Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama lagi dengan saya, Cikgu Farah. Dan untuk kali ini, saya ingin berkongsikan bagaimanakah cara untuk kita menjana sijil secara digital dengan add-on dalam Google Sheet, iaitu Document Studio. Okey, so macam mana kita nak buat tu? Okey. So biasanya cikgu mesti dah ada Google Form masing-masing. Okey, saya tahu mereka cikgu dah explore macam mana nak buat Google Form kan. Jadi jom kita tengok, okey, kalau Google Form tu dah ada, apa yang cikgu-cikgu perlu buat. Dan saya ada sediakan satu folder template untuk berkongsikan dengan cikgu-cikgu. Okey, kalau cikgu-cikgu nak gunakan lah template ni untuk menjana sijil daripada sijil digital untuk sekolah cikgu. Okey, so saya buka di sini katakanlah saya dah sediakan satu borang penyertaan dan juga contoh sijil digital. Jadi kita buka dulu sijil penyertaan ni, borang penyertaan ini. Okey. So cikgu boleh customize ikut kesesuaian cikgu-cikgu. Okey, yang biasanya memang kita akan perlukan email lah, sebabnya nanti bila kita dah janakan sijil tadi akan dihantar terus kepada email pelajar. Okey, nama, nombor IC, nama program ni, sama ada cikgu dah siap pun boleh, ataupun cikgu nak tulis pun boleh. Okey, ataupun nak peserta tuliskan pun tak ada masalah. Okey, tarikh dan anjuran lah. Okay, so contoh di sini kalau program ni saya tak nak lah penonton atau peserta tulis nanti dia ada huruf besar, huruf kecil. Jadi saya buat saya buat siap-siap lah. Katakanlah pertandingan pop quiz PBB. Okey, contoh pertandingan pop quiz PBB. Kemudian tarikh ni pun saya dah tetapkan lah, senang, siap-siap. Okey, katakanlah 7 Julai 2021. Okey, anjuran pun saya buat, saya tetapkan maksudnya saya tak nak penonton tulis, penonton just klik je. Okey, peserta tulis just klik je. Anjuran katakanlah SMK sekolah saya lah. Okey, contoh. Okey, so bila dah siap semua ini, semuanya required ya. Jadi kita boleh nampak lah. Okey, untuk borang yang akan dimasukkan. Okey, contoh, bila cikgu dah edarkan borang tersebut, jadi katakanlah saya isi satu. Okey, saya masukkan saya punya email. Okey, itulah yang biasanya cikgu-cikgu buat. Okey, tetapi macam mana kita nak proses data tu dan kita nak generate sijil. Okey, jadi kita balik semula kepada kita punya Google Form. Okey, di bahagian respon. Okey, di bahagian respon ada create spreadsheet. Jadi daripada spreadsheet ni, kita akan gunakan add-on Document Studio. Okey, kat mana nak dapat add-on Document Studio ni? Okey, cikgu-cikgu boleh pergi kepada add-on ini. Kalau anda kata belum ada lagi, boleh tekan get add-on. Okey, get add-on. Okey, dan type lah Document Studio. Document Studio. Okey, untuk yang belum ada lagi. So inilah paparan dia ni. Okey, Document Studio, dan kita tekan install. Okey, install. Macam saya tak tekan lah sebab saya dah ada pun dalam saya punya Google Sheet ni. Jadi saya bongkar. Okey, so bila kita dah add on, secara automatik bila kita buka kita punya Google Sheet, di bahagian add on ni dia akan keluarlah Document Studio. Okey, untuk setup Document Studio ni, sebelum kita nak setup Document Studio ni, cikgu perlu sediakan lagi satu benda. Apakah itu? Sijil lah, sijil yang kita nak generate. Jadi di bahagian template ni juga saya akan sediakan ada satu template dalam Google Slide
dan saya tulis sijil digital. Okey, sijil digital. Okey, so contohnya macam ni lah. Okey, kalau anda kata cikgu nak tanda tangan pengetua, cikgu tolong scan tanda tangan pengetua tu dan kemudian masukkanlah dekat dalam ni. Okey, dan katakanlah saya tak nak gambar ni. Okey, saya nak yang lain Okey, saya just tukar background. Saya tekan choose background. Okey, kita browse. Okey, mana background yang kita nak ya. Okey, so kita cari je background. Okey, cikgu boleh download mana saja background yang cikgu berkenan. Okey, boleh cari kat Google je. Okey, inilah contoh saya nak. Okey, so saya tak nak lah logo KPM ni. Okey, cikgu boleh buang. Okey. Okey, di sini saya dah letakkan siap-siap dia punya wording. Okey, cikgu just masukkan nama. Okey, program. Okey, tarikh dan anjuran. Okey, dan untuk kita nak panggil, pun boleh ubah. Ni kita perlu letakkan curly bracket. Okey, untuk nama, program, tarikh, anjuran ni cikgu tengok di sini. Okey, bergantung pada cikgu punya orang ni. Ni. Kalau dia tulis nombor kad pengenalan, maka di sini pun kena ada nombor kad pengenalan lah. Kalau anda kata nak nama, okey, kita panggil nama. So nama tu akan berada di bahagian ini. Kalau saya nak panggil program, okey, kita tengok ejaan program. Kalau huruf besar, huruf besar. Kalau huruf kecil, huruf kecil. Okey. Kita letak di sini siap-siap. Okey. So, kalau cikgu perhatikan, okey, di sini kita dah siap, okey, dan nama dia sijil digital. Jadi, kita pergi semula kepada kita punya respon tadi, okey, di mana kita nak gunakan Document Studio. Okey, pergi pada add-on, okey, jangan lupa install ya. Okey, tekan open. Okey, bila dah tekan open, okey, dia akan keluar satu arahan lah. Okey, kat sini, features yang kita perlu ikut. Okey. Okey, bila dah keluar features macam ni, okey, untuk document merge kita tekan enable, okey, yes. Dan kalau kita lihatkan di sini, template untuk kita buat sijil tadi adalah kita gunakan Google Slide. Google Slide. Jadi kita akan panggil Google Slide lah. Okey, dan bila kita dah tekan Google Slide, dia akan tunjuklah apa Google Slide yang ada dekat dalam kita punya drive. Okey, disebabkan ini adalah nama dia sijil digital, jadi saya klik sijil digital ni lah untuk kita pilih sebagai tapak kita punya sijil. Okey, so kalau di sini kita tengok ada 4 markers, kita boleh view. Okey, 4 markers ni lah. Nama, program, tarikh, anjuran. Okey, ataupun saya bangkang. Okey, ataupun kita boleh klik sini lah. Ini adalah 4 markers yang ada, yang kita nak panggil lah. Okay, nama, program, tarikh, anjuran. Ingat tadi pesanan saya, untuk apa saja yang dipanggil, okey, apa saja data yang dipanggil, kita kena letak curly bracket. Mesti ada 2, kiri dan kanan. Okey, sudah ada found 4 markers. Okey, di sini kita nak merge file name. Okey, maksudnya kita nak namakan apa contoh sijil digital pop quiz. Okey, sijil digital pop quiz. Okey, yang ni biarkan dalam bentuk PDF supaya tak ada yang boleh edit. Okay, kita mail merge with Gmail. Sebab kita nak hantar semua sijil ni ke dalam email pelajar, jadi kita mail merge with Gmail dan tekan yes. Kita allow lah. Okay, jadi dia dah berikan email template designer. Okay, so di send email tu kita nak hantar kepada di bahagian email address lah. Kau nampak di sini, okay, pelajar akan isi, so kita akan hantar melalui email address. Okay, boleh letak lah nama sekolah ataupun nama penganjur.
Okey, email subjek saya buat sijil penyertaan pop quiz. Terus PBB SAK CR. Okey juga. Jadi dia punya body message dia ialah tanya kepada siapa. Jadi kita boleh letakkan nama peserta tersebut. Kita pergi dekat insert merge ni, insert merge field, kita pilih nama kerana menyertai nama program kita, program apa, pada tarikh bila, anjuran siapa. Nak tulis terima kasih nama pun tak apalah. Ni cuma contoh saja. Ini adalah email yang kita akan gunakan untuk menghantar. Cikgu boleh guna email personal, cikgu boleh guna email MOE derima tu, ataupun guna macam saya adalah pemegang ID dalam e-didik, pemegang email e-didik, jadi saya gunakan email e-didik. Ada kelebihan dia. Sebabnya kalau untuk dokumen studio, kalau kita set up menggunakan email MOE atau email personal, kita hanya boleh janakan sebanyak 20 sijil saja untuk satu hari. Tapi kalau kita guna email e-didik, kita diberi lisen premium, jadi kita boleh generate berapa banyak pun sijil dalam masa sehari. Itu kelebihan promo e-didik sikit. So di sini saya tekan save. Save. Kemudian kita pergi upload to Google Drive. Biasanya kalau anda kata kita nak buat satu folder khas untuk simpan sijil, sebab kita tak nak dia ada dalam folder template ni. Letak nanti ni, kalau saya buka drive ni, untuk folder template sijil ni, nanti ni kalau ada 1000 orang, maka akan ada 1000 lah laporan dekat folder yang sama. Jadi sebab kita tak nak semuanya berkumpul macam pening kepala, kita boleh buat satu folder khas lah. Di dalam folder template sijil ni, iaitu sijil peserta. Bagi nama siap-siap senang. Supaya semua sijil yang telah dijanakan tadi masuk dalam folder ni. So jadi kat sini tak payah parent folder, kita pilih replace. Bila pilih replace, kita carilah folder yang ada kita khaskan untuk menyimpan sijil ni. So kita ada sijil peserta tadi, kan select. Kalau cikgu ada banyak program, cikgu buatlah asing-asing supaya tak pening dia lagi mana pula letak. Kemudian file sharing permission ni tak perlu. Pergi pada finish and merge. Finish and merge. Di sini dia ada bagi beberapa pilihan. Yang pertama, untuk merge dokumen tu sekarang atau merge dokumen tu satu persatu. Satu dokumen saja. Merge every hour, maksudnya setiap 1 jam dia akan generate. Ataupun merge on form submit, maksudnya bila peserta tu submit je form, terus dapat sijil. Jadi kita diberi pilihan lah ikut yang mana yang cikgu mudah. Kalau rasa macam pening nak generate sekali harung semua, ataupun cikgu nak semak dulu ke apa ke, cikgu boleh buat merge now. Nanti setiap kali cikgu buka baru cikgu merge lah. Kalau anda kata cikgu rasa cikgu tak ada masa, cikgu nak bila hantar je terus dapat sijil, just tekan klik pada merge on form submit. Tapi kita nak tengok dulu betul ke tak sebenarnya kita punya sijil ni jadi ke tak. Kita boleh tekan preview. So bila kita tekan preview, saya tekan so di sini dia ada dua lah, sijil digital dan juga pop quiz PDF. Ataupun kat sini secara automatik kalau cikgu nampak, saya view saya view sijil tadi. Betul. Ini nama, ini programnya, tarikhnya dan anjuran.
Kalau rasa berpuas hati, okey, tak ada masalah lah. Okey, kita pangkah je. Okey. Dan ini bila cikgu tekan preview ataupun cikgu tekan merge, dia secara automatik, okey, akan nampak dekat sini dia ada dia punya filing. Okay. Dia ada filing. Okey. Filing. Okey, file status dan email status. Okey, contoh sini saya tekan merge now. Jadi saya run. Okey. Bila kita run, kita dah diberi status dan juga link untuk file CD tersebut dan juga email tersebut. Email yang dihantar lah. Okey. Ni. Okey. So, okey, ni adalah file tadi lah. Kita tengok. Okay, rasa sesuai. Okey, nanti peserta akan nampak macam ni. Okey. Untuk email, okey, dia akan buka email. Okey, contoh saya bagi email ni. Saya buka email saya. Sekejap. Alright. Ini just tekan pangkah. Okay, saya buka saya punya email. Apa yang cikgu akan nampak. Okay. Ya, so kita nampak dah sini. Okay, dia punya studio dapat sijil. Macam ni, tahniah kepada para wanita. Apa yang kita masukkan di bahagian nama kerana menyertai pertandingan PBB pada tarikh anjuran apa. So macam ni lah dia punya preview untuk email. Okay, jadi pelajar buka dan download lah, sama ada nak si dalam drive pun boleh, nak terus download pun boleh. Okay, jadi saya rasa itu sajalah perkongsian daripada saya. Kalau anda kata cikgu nak upgrade, okay, CJ Premium ni untuk dapatkan license, cikgu boleh tekanlah untuk dapatkan premium license. Okay, boleh dia beli, cuma harganya agak mahal lah. Okay, ikut kemampuan masing-masing. Jadi saya rasa sebelum tu dekat folder mana kalau anda kata kita nak cari CJ tersebut, kita tengok dekat CJ peserta tadi lah. Okay, satu yang di preview tadi, okay, kita test macam preview. Satu lagi kita test masa kita generate. So memang ada di sini lah. Okay, semua CJ semua ada kumpul di sini. Kalau anda kata cikgu rasa pening, okay, tengok betul, alah nombor IC tak keluar lah, salah nama lah. Okay, so cikgu boleh semak di sini. So senang lah kita tengok link satu persatu. Tak adalah kita tengok pening sangat dekat dalam ni kan, nanti bila dah ramai orang generate CJ dia sendiri. Okay, so boleh, saya rasa itu saja perkongsian saya. Okay, nanti ni cikgu jangan lupa, okay, boleh buat make a copy saya punya bahan di bawah, okay, untuk memudahkan kerja cikgu, dan harap dapat memberikan semangat lagi kepada para pelajar dan juga cikgu, okay, untuk menjalankan, okay, pertandingan secara atas talian. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih. Sehingga kita berjumpa lagi. Bye-bye.